Kita nak ke satu lagi lokasi. Kalau tadi dengan seleksi pagi, kali ini kita nak bersama dengan rakan kita untuk cerita pagi pula untuk giliran rakan kita di Perlis. Ya. Kali ini bersama dengan Iqbal yang sudah ada perkongsian menarik di sana. Jadi kita terus bersama dengan Iqbal. Silakan Iqbal. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Sebanyak 12.8 juta dos vaksin COVID-19 akan mula disalurkan kerajaan kepada 20% rakyat di negara ini bagi menampung keperluan imunisasi mereka yang terkesan akibat wabak COVID-19 menjelang suku pertama tahun depan. Namun, ada segelintir pihak yang cuba menyampaikan sentimen negatif terhadap vaksin ini yang mampu menggugat kesedaran rakyat Malaysia terhadap sains perubatan dan fik Islam sendiri. Jadi untuk memperincikan dengan lebih lanjut lagi mengenai perkara ini, saya sekarang bersama dengan Sahibul Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Perlis yang akan memperincikan lebih lagi mengenai fatwa vaksin COVID-19. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi Datuk Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Datuk Mufti sudi bersama dengan kami pagi ini. Baik, secara umumnya Datuk Mufti, apa pandangan Majlis Fatwa mengenai vaksin COVID-19 ini? Silakan. Kita sebelum ni sudah ada fatwa berhubung dengan vaksin yang lain yang sebelumnya juga ada isu di mana sebahagian rakyat menolaknya, terutama untuk memberi pada anak-anak mereka. Kita telah nyatakan bahawasanya selagi mereka tidak ada satu alternatif yang lain yang dapat menghalang penyakit, yang mana alternatif itu dibuktikan, mereka hendaklah mengambil apa yang telah diwajibkan oleh kerajaan kepada mereka. Kerana isu vaksin ini bukan isu penyakit seorang individu, tetapi ia membabitkan penyakitnya itu boleh merebak kepada orang lain. Jika dia terkena penyakit itu, dia bersabar di atas penyakit itu, tidak ganggu orang lain, itu ada perbahasan fiqh mengenainya yang mungkin sedikit ada kelonggaran jika individu itu tidak menjejaskan orang lain. Tetapi isu penyakit wabak yang berlaku ini, apabila seseorang tidak mengambil penghalang, prevention untuk mencegah penyakit itu daripada merebak pada orang lain, dia bukan sahaja membahayakan dirinya dan dia membahayakan orang lain. Tindakan dia membahayakan orang lain itu adalah satu kesalahan di sisi agama, kerana agama melarang kita memberikan mudarat bukan saja pada diri kita, juga pada pihak yang lain. Baik Datuk Mufti, seperti mana yang kita tahu, ada golongan yang menolak vaksin ini atas alasan menggunakan sumber meragukan perlu dielak selagi ada kaedah lain dalam Islam. Apa pandangan Datuk Mufti sendiri mengenai perkara ini? Silakan. Saya telah menyebut bahawa misalnya yang pertama ialah vaksin yang ada ini ialah dia dikeluarkan oleh pihak yang lain dan kita di dalam keadaan memerlukannya. Jika sekiranya kita tidak mengambilnya, mudarat akan datang kepada kita. Di dalam agama, dalam hal ini, apabila di dalam keadaan mudarat, pertama kita diberikan kelonggaran. Yang kedua ialah sekiranya sesuatu bahan yang mungkin berasal daripada bahan yang diharamkan, tetapi setelah melalui satu proses chemical transformation yang telah mengubah sifat kimianya kepada sifat yang baru, agama mengizinkan hal ini. Ini banyak dalam hidup kita. Arak bertukar menjadi cuka, baja naik pohon menjadi buah dan seumpamanya. Ini semua dibenarkan di dalam proses itu. Dan yang ketiganya, apabila pemerintah memutuskan dengan ijtihad para ulama dan kajian para pemerintah, dan pemerintah itu bertindak di atas kemaslahatan rakyat. Nabi menyatakan alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Seseorang individu wajib dengar dan taat kepada penguasa selagi mana ia bukan maksiat. Jika dia suruh pada maksiat, maka tidak ada ketaatan baginya. Maka selagi mana individu rakyat itu tidak dapat membuktikan bahawasanya vaksin yang diberikan ini adalah perkara yang membahaya, mengancam nyawanya, hanya andaian, itu tidak menjadi asas. Selagi dia tak dapat buktikan dan pemerintah telah menyatakan ini saja pilihan yang ada. Kerana dia kena tahu, mungkin ada satu vaksin yang lain kot terlalu bersih tetapi kos pada pemerintah mungkin begitu tinggi. Umpamanya jika ada. Atau seumpamanya, pemerintah mengambil apa yang ada dan pemerintah bertindak menyelamatkan rakyat. Dia ada hukum darurat di situ, dia ada hukum kelonggaran istihalah iaitu perubahan kemikal di situ, dia ada hukum arahan pemerintah untuk menyelamatkan keadaan awam di situ. Ya.
antara penjelasan yang cukup lengkap. Baik, sebelum kita berakhir, sebagai seorang agamawan dan tokoh, apa peranan utama dalam memberi kefahaman berkaitan vaksin COVID-19 ini? Silakan Datuk Mufti. Isunya ialah bukan vaksin. Isunya bahawa kita mesti mengelakkan diri daripada kena wabak ini. Itu saja. Bagaimana cara nak mengelakkan diri? Oleh kerana tidak ada alternatif yang lain. Tidak ada badil, Arab kata. Tidak ada gantian yang lain. Setakat ini yang proven, yang dapat dibuktikan gantian itu menghalang daripada merebaknya wabak. Selagi mana tidak ada bukti yang kukuh, gantian yang dapat diterima, selagi itu kita kena pakai apa yang ada. Jika tidak, kita seolah-olah menyerahkan diri kita kepada membahaya tanpa mengambil tindakan menyelamatkan diri dan negara. Orang yang bercakap tentang anti-vaksin, dia kata makan kurma. Ini semua andaian yang belum ada bukti. Sedangkan vaksin ini telah dibuktikan dengan kajian-kajian saintifik mereka. Melainkan mereka jika ada bukti saintifik yang sebaliknya menunjukkan vaksin ini di samping dia mungkin menghalang wabak, dia memberikan kemarbahayaan yang lain yang lebih serius. Maka ketika itu hendaklah datang dengan bukti, rakyat dapat menolaknya. Selagi hanya cakap-cakap kosong, hanya permainan di media massa yang tidak ada bukti, ini tidak boleh dijadikan alasan. Kita mesti mengambil menurut arahan pemerintah. Terima kasih lagi sekali. Saya bersama Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis yang sudi berkongsikan bersama dengan kita pagi ini mengenai hukum vaksin COVID-19. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Kembali semula bersama dengan rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan.